Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat berdasarkan mimpi rahsia Muhammad Qasim yang dia tidak mahu kongsikan dengan orang lain. Pembuat video ini telah mendapat tahu tentang mimpi rahsia ini dan tetap menyebarkannya kerana berpegang kepada pandangan Qasim diperintahkan Allah untuk berkongsi mimpi-mimpinya kepada orang ramai. Walaupun Qasim membantah, mimpi ini tetap disebarkan untuk memberi gambaran kepada orang ramai siapa Qasim sebenarnya dan apakah peranan Qasim mendekati akhir zaman. Kami serahkan kepada penonton untuk menilai sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami percaya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya yang terakhir. Qasim berkata, dalam satu mimpi di antara tahun 2003 dan 2005, aku melihat diriku di dalam sebuah kereta api bersama beberapa orang menuju kepada Nabi Isa alaihi salam. Dalam perjalanan ke sana, Ya'juj dan Ma'juj menyerang kereta api kami dan aku berjaya mengalahkan dan membunuh mereka dengan rahmat dari Allah menggunakan nur Allah pada jari telunjukku. Aku telah melihat nur Allah di telunjukku ini banyak kali dalam mimpi-mimpiku, tetapi aku tidak tahu apakah dia dan apakah fungsinya. Mungkin ianya bersifat simbolik dan Allah lah yang lebih mengetahui. Dalam mimpi-mimpiku berkenaan Ya'juj dan Ma'juj, untuk pertama kalinya aku lihat bagaimana aku menggunakan nur Allah di jari telunjukku ini. Setelah beberapa ketika di dalam kereta api, aku dan orang-orang yang bersamaku sampai kepada Nabi Isa alaihi salam ketika waktu subuh. Aku keluar dari kereta api dan seorang dari adik-beradikku juga ada bersamaku. Apabila dia menyaksikan semua tanda-tanda dan melihat Nabi Isa alaihi salam di depan mereka, dia mulai sedar dan berkata, "Qasim, ini bermakna kamu sebenarnya adalah Imam Mahdi." Apabila mendengar ini, aku tersenyum kepada mereka dan aku berfikir sendiri bahawa telah banyak peristiwa yang terjadi dan saudaraku itu telah menyaksikan kesemuanya, termasuk Ghazwatul Hind, Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj dan peristiwa-peristiwa lainnya. Dan sekarang, setelah mereka melihat Nabi Isa alaihi salam, mereka telah menyedarinya. Kemudian aku dan orang-orang yang bersamaku masuk ke dalam bangunan itu dan telah tiba waktu untuk solat subuh. Kemudian aku mendengar seseorang berkata, waktu subuh telah tiba dan kita mesti solat dahulu. Nabi Isa alaihi salam mengumumkan dengan kuat yang Qasim akan menjadi imam untuk solat subuh itu. Kemudian aku berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, seorang Nabi berada di sini. Siapakah aku untuk menjadi imam? Kamu mesti menjadi imam. Dan Nabi Isa alaihi salam menjawab, tidak, hari ini kamu mesti menjadi imam. Nabi Isa alaihi salam berkata lagi, Qasim, aku ingin solat di belakangmu. Jadi semua orang akan menjadi saksi bahawa aku juga mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang ramai akan menyedari perkara ini. Aku kemudiannya bersetuju dengan permintaan Nabi Isa alaihi salam dan aku berkata, okey, aku akan menjadi imam kali ini, tetapi selepas hari ini kamu harus menjadi imam untuk solat-solat yang lain pula. Nabi Isa alaihi salam menjawab, okey, aku boleh melakukan ini. Pada masa ini, cuma tinggal sedikit sahaja orang Islam yang masih hidup di bumi. Kebanyakan mereka telah dibunuh oleh Dajjal. Aku dan orang-orang yang bersamaku tinggal dengan aman bersama Nabi Isa alaihi salam sehingga akhir hayat kami. Di Madinah, aku melihat Nabi Isa alaihi salam berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan. Terdapat juga orang-orang kafir yang masih hidup di bumi dan jumlah mereka berpuluh-puluh ribu dan kelakuan mereka sangatlah buruk.
Mereka keluar dari persembunyian mereka setelah Ya'juj dan Ma'juj telah mati kesemuanya, dan mereka mula menyembah iblis yang telah memunculkan dirinya secara terbuka di hadapan orang ramai. Aku telah melihat iblis dalam mimpiku sebagai seorang lelaki yang sangat tua dan uzur, dan semoga Allah melaknat dia. Akhir sekali, aku juga ada melihat dabbah yang rupanya seakan-akan seekor kambing yang bertanduk pendek. Dia berdiri tegak dan mempunyai bulu berwarna kuning cerah, dan Allah lah yang lebih mengetahui. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Mahdi dan umat Islam yang turut berada di Baitul Maqdis mahu mengerjakan solat subuh, tiba-tiba Isa bin Maryam turun. Maka Al-Mahdi mundur ke belakang agar Nabi Isa ke hadapan untuk menjadi imam solat subuh mereka. Lantas Nabi Isa meletakkan kedua-dua belah tangannya ke atas kedua-dua belah bahu Al-Mahdi sambil berkata, "Silakan maju ke hadapan dan jadi imamlah. Sesungguhnya solat subuh ini diiqamatkan untukmu." Maka Al-Mahdi menjadi imam bagi para mukmin dan Nabi Isa alaihi salam. Ibnu Wajah dan Abu Nuaim. Abdullah bin Amr radhiyallahu an melaporkan bahawa seseorang datang kepadanya dan berkata, "Apakah hadis itu yang anda nyatakan bahawa hari akhir akan datang pada waktu dan waktu itu?" Kemudian dia berkata, "Maha suci Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Saya telah memutuskan bahawa saya tidak akan menceritakan apa-apa kepada sesiapa sekarang. Saya hanya mengatakan bahawa anda akan melihat setelah beberapa waktu peristiwa penting bahawa rumah suci Kaabah akan dibakar, dan itu akan berlaku dan pasti berlaku." Dia kemudian melaporkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dajjal akan muncul di umatku dan dia akan tinggal di dunia selama 40. Aku tidak dapat memastikan apakah baginda bermaksud 40 hari, 40 bulan ataupun 40 tahun. Dan kemudian Allah akan mengutus Isa putera Maryam yang menyerupai Urwa bin Mas'ud. Dia akan mengejarnya dan membunuhnya. Kemudian orang akan hidup selama 7 tahun sehingga tidak ada dendam antara dua orang. Kemudian Allah akan mengirimkan angin sejuk dari sisi Syria sehingga tidak ada yang hidup di bumi yang mempunyai setitik kebaikan padanya atau iman padanya, melainkan dia akan mati. Bahkan sehingga jika ada di antara kamu yang memasuki bahagian paling dalam sebuah gunung, angin ini akan sampai ke tempat itu juga dan akan menyebabkan kematiannya. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya orang-orang yang jahat yang akan terselamat, dan mereka akan menjadi bebas seperti burung dengan ciri-ciri kebinatangan. Mereka tidak akan pernah menghargai perkara yang baik dan juga tidak akan mengutuk kejahatan. Kemudian syaitan akan datang kepada mereka dalam bentuk manusia dan berkata, "Tidakkah kamu patuh kepadaku?" Dan mereka akan berkata, "Apa arahan kamu kepada kami?" Dan dia akan memerintahkan mereka untuk menyembah berhala-berhala. Tetapi walaupun begitu, mereka akan mendapat banyak rezeki dan menjalani kehidupan yang selesa. Kemudian sangkakala akan ditiup dan tidak ada yang mendengarnya, melainkan dia akan bengkokkan lehernya ke satu sisi dan mengangkatnya dari sisi lain. Dan orang yang pertama sekali mendengar sangkakala itu adalah orang yang akan sibuk mengatur tangki yang membekalkan air kepada unta. Dia akan pengsan dan orang-orang lain juga akan pengsan. Kemudian Allah akan menghantar atau dia akan menyebabkan turunnya hujan yang seperti embun, dan di sana akan tumbuh mayat orang-orang itu. Kemudian sangkakala kedua akan ditiup dan mereka akan berdiri dan mula melihat. Maka akan dikatakan, "Wahai manusia, pergilah kepada Tuhanmu dan buatlah mereka berdiri di sana." Dan mereka akan disoal. Maka akan dikatakan, "Keluarkan sebuah kumpulan untuk api neraka." Dan kemudian akan ditanya, "Berapa banyak?"
dan akan dikatakan 999 dari 1000 untuk api neraka. Dan itulah hari yang akan menjadikan kanak-kanak menjadi tua kerana ketakutannya, dan itulah hari di mana akan dikatakan, pada hari di mana betis akan terbongkar.